Dia datang dengan lindutnya, dia datang dengan senyum simpulnya, dia datang dengan senyum manisnya, dia datang. Kami datang dengan lenggang lenggoknya. Dengarkan pantun buat ibu. Tarian gamelan lagu senandung, warisan bangsa penuh keramat. 9 bulan syarat mengandung, tetap ceria sedia berhikmat. Anak ikan di dalam balang tidak banyak berenang sendiri. Sakit melahirkan bukan kepalang, melihat anak wajah berseri. Anak rubah dipanggang api, dimakan oleh orang iban. Penat lelah tolak ke tepi, demi anak rela berkorban. Pergi ke pekan membeli laici, singgah berehat bersama teman. Marahnya bukan marah membenci, sebagai nasihat menjadi pedoman. Ulam pegaga tumbuh melata, tumbuh banyak di laman depan. Emas permata tiada dipinta, kejayaan anak menjadi harapan. Pedas rasanya cabai Melaka, masak bersama ikan keli. Sekali hatinya terguris luka, nikmat syurga jauh sekali. Air dicedok dari pergi, membasuh tangan selepas makan. Andai dia telah pergi, sepotong doa anak sedekahkan. Serai serumpun sirih sejunjung diletak orang di tengah laman. Kasih ibu tiada penghujung, menjadi sanjungan ke akhir zaman. Sekian, terima kasih. Syair wasiat ayahanda. Nukilan Siti Zawiyah. Ada kepada suatu hari, sakit saudagar laki dan isteri. Adalah kira yang 7 hari tidak bergerak kanan dan kiri. Saudagar tahu akan dirinya, hampirlah mati kepada rasanya. Lalulah memanggil akan anaknya, dicium kepala dengan tangisnya. Katanya, wahai cahaya mataku, tinggallah Tuhan buah hatiku. Hampirlah mati gerangan aku, baiklah Tuhan tingkah dan laku. Serta hartaku aku tinggalkan, Tuhan seorang yang menyukakan. Sampai habis semua diterimakan, faedahnya akan diberikan. Jikalau tidak anakku berakal, hartaku pusaka dimanakan kekal. Habis harta badan yang tinggal, laksana perahu bersaut tunggal. Kerana harta tiada berguna, jikalau tidak akan sempurna. Sekalian itu habislah fana, hanyalah tinggal badan merana. Budi bahasa janganlah lupa, muliakan orang ibu dan bapa. Mana yang datang padamu berjumpa, janganlah lambat Tuhan menyapa. Kerana adat orang berbeza, tiada memandang
dan benda, tegur dan sapa, itu yang ada, itu penambah di dalamnya dada. Sekian, terima kasih. Gurindam Jiwa, Nordin Ahmad, Latifah Omar. Tuai padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Anak Cina pasang luka, luka dipasang di Tanjung Jati. Di dalam hati tidak ku lupa, sebagai rambut bersimpul mati. Batang selasih permainan budak, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih kala tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hinggap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Kalau tuan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Sekian, terima kasih. Mata pelajaran pertama tugasan 2 BMMB 3193, Pengantar Kesusasteraan Melayu. Pengenalan pantun. Pantun adalah puisi tradisional Melayu yang terdiri daripada 4 baris dengan rima A-B-A-B. Seterusnya, 2 baris pertama berfungsi sebagai pembayang dan 2 baris terakhir mengandungi maksud. Pantun sering digunakan dalam pelbagai situasi sosial seperti majlis perkahwinan dan nasihat, serta mencerminkan kearifan tempatan dan budaya Melayu. Akhir sekali, keindahannya terletak pada permainan kata dan cara menyampaikan maksud secara tersirat. Pertama sekali, ini merupakan pantun buat ibu. Okey, seterusnya saya ingin memberikan sedikit pemikiran pantun. Pada rangkap pertama, pantun ini berkaitan dengan perjuangan wanita yang mengandung. Hubungan antara pembayang dan maksud mungkin kurang jelas kerana keduanya membicarakan tema yang berbeza. Satu tentang budaya, satu lagi tentang pengorbanan ibu. Dari segi penggunaan bahasa, frasa seperti warisan bangsa penuh keramat memberikan kesan mendalam tentang kebanggaan terhadap budaya. Tetapi, maksud pada baris ketiga dan keempat terasa sedikit berat untuk disampaikan dalam gaya pantun yang biasanya lebih ringkas. Walaupun mesejnya positif, menggambarkan kecekalan seorang ibu dalam keadaan mencabar, ia mungkin boleh diolah dengan lebih padat untuk kesan puitis yang lebih mendalam. Rangkap kedua, pembayang yang menggambarkan ikan dalam balang dan maksud yang menceritakan pengorbanan ibu semasa melahirkan serta kegembiraan melihat anak. Walaupun penggunaan bahasa ringkas tetapi berkesan, hubungan antara pembayang dan maksud kurang serasi kerana imej ikan tidak selari dengan tema pengorbanan ibu, namun mesejnya tetap kuat dan menyentuh perasaan. Pembaikan dalam keselarasan antara pembayang dan maksud dapat menjadikannya lebih mantap. Rangkap ketiga pula memberikan gambaran yang dramatik dan unik.
yang mungkin menggambarkan situasi yang mencabar atau berbahaya. Maksudnya penat lelah tolak ke tepi demi anak rela berkorban, menceritakan pengorbanan seorang ibu dan atau ayah yang sanggup menahan kesulitan demi kesejahteraan anak mereka. Kritikan utama dalam rangkap ini adalah pada keserasian atau pembayang dan maksud. Pembayangnya agak dramatik dan terarah kepada suasana yang lebih keras, namun maksudnya lebih berkisar pada kasih sayang dan pengorbanan. Hubungan antara pembayang dan maksud kurang jelas menyebabkan peralihan antara kedua-duanya terasa tidak begitu padu. Namun mesej pengorbanan dan maksudnya tetap berkesan dan menyentuh. Rangkap keempat pula, pembayang pergi ke pekan membeli laici sehingga berehat bersama teman, menggambarkan suasana santai dan kebersamaan. Maksudnya marahnya bukan kemarahan marahnya bukan marah membenci sebagai nasihat jadi pedoman, menekankan bahawa kemarahan boleh diinterpretasikan sebagai nasihat yang membina, bukan sebagai sesuatu yang negatif. Kritikan utama terletak kepada keserasian antara pembayang dan maksud. Pembayangnya lebih berkisar kepada aktiviti harian yang ceria, manakala maksudnya memberikan fokus kepada pengertian yang lebih mendalam tentang kemarahan. Peralihan antara kedua-duanya boleh diperbaiki lagi agar lebih selari. Namun, mesej tentang menggunakan kemarahan sebagai nasihat yang memberi adalah sangat berharga dan relevan. Rangkap kelima pula, pembayang ulang pegaga tumbuh melata, mencerminkan kehidupan yang subur dan nilai kesederhanaan. Sementara maksudnya emas permata tiada dipinta, kejayaan anak menjadi harapan, menekankan pentingnya kejayaan anak melebihi kekayaan material. Biasanya yang digunakan sederhana tetapi bermakna. Meskipun peralihan antara pembayang dan maksud dapat diperhalus untuk meningkatkan aliran ketidaksamaan, tema antara kesederhanaan dengan aspirasi sedikit mengganggu kesan keseluruhan. Rangkap keenam pula, barisan pertama menekankan bahawa kejayaan anak lebih berharga daripada kekayaan material. Sementara barisan kedua menggambarkan imej kulinari dengan cabai Melaka dan ikan keli. Kritikan utama terletak pada keselarasan antara pembayang dan maksud. Peralihan antara tema aspirasi dan kesedihan dalam barisan kedua terasa tidak padu. Walaupun mesej tentang harapan dan keperihan jelas dan kuat, kombinasi ini memerlukan penambahbaikan untuk menghasilkan penyampaian yang lebih harmonis. Rangkap ketujuh, pembayang air dicedok dari perigi membasuh tangan selepas makan, mencerminkan rutin harian yang sederhana. Sementara maksudnya andai dia telah pergi, sepotong doa anak sedekahkan, menggambarkan kasih sayang dan penghormatan kepada yang telah tiada. Kritikan utama terletak pada peralihan antara pembayang dan maksud kerana aktiviti harian tidak secara langsung berkait dengan tema kehilangan. Namun bahasa yang digunakan tetap puitis dan menyentuh. Secara keseluruhan, pantun ini menarik dengan gabungan tema rutin dan penghormatan, tetapi keselarasan antara pembayang dan maksud boleh diperkukuhkan untuk penyampaian yang lebih padu. Dan rangkap terakhir iaitu rangkap 8, puisi ini mengangkat tema kasih sayang dengan menggunakan bahasa puitis dan simbolis seperti serai serumpun sirih sejunjung yang menciptakan gambaran visual yang kuat. Struktur rima yang konsisten memberikan ritma yang menyenangkan, tetapi penulis dapat mempertimbangkan variasi dalam irama untuk menambahkan dinamik pantun tersebut. Emosi penghargaan terhadap ibu sangat jelas, namun menambahkan elemen naratif atau pengalaman peribadi dapat memberikan dimensi tambahan. Secara keseluruhan, puisi ini berhasil menyampaikan penghargaan mendalam terhadap kasih sayang ibu, meskipun ada ruang untuk pengembangan dalam beberapa aspek. Seterusnya syair. Apa itu syair? Syair merupakan puisi berlagu yang disadur daripada puisi Arab. Menurut Zaba, syair berasal daripada perkataan syair, iaitu perasaan dan pengenalan dengan panca indera yang membangkitkan pelbagai perasaan dan pengalaman dalam bahasa yang indah. Sebahagian daripada puisi tradisional dan disusun dalam bentuk karangan berangkap. Tujuan syair adalah untuk memberi nasihat, pengajaran, ilmu dan juga gambaran sejarah. Ciri-ciri syair pula.
Syair terdiri daripada 4 rangkap. Sesetengahnya terdapat dalam 2 atau 3 rangkap. Syair tidak mempunyai pembayang maksud. Setiap baris mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. Kebiasaannya syair ini menceritakan satu kisah. Bilangan perkataan setiap baris adalah sama, iaitu 4 hingga 5 perkataan. Bilangan suku kata sebaris pula tetap, iaitu 8 hingga 12 suku kata dalam satu baris. 5 akhir dalam serangkap juga tetap, iaitu A. Tiap satu rangkap syair memerlukan beberapa rangkap syair yang berurutan untuk memberi idea yang lengkap. Ini merupakan lirik bagi syair Wasiat Ayahanda, Siti Zawiyah. Seterusnya, pemikiran syair. Pemikiran terhadap syair Wasiat Ayahanda merupakan syair nasihat kerana mengandungi unsur didaktik atau pengajaran moral, terutamanya dalam menyampaikan wasiat daripada seorang ayah kepada anaknya sebelum kematiannya. Dalam rangkap pertama, pengarang membuka syair dengan latar yang jelas mengenai situasi seorang saudagar yang sedang sakit. Gaya naratif dalam rangkap ini adalah deskriptif, memberi gambaran tentang kesakitan yang dialami oleh saudagar bersama isterinya. Pengulangan frasa 7 hari dan tidak bergerak kanan dan kiri memperkukuhkan perasaan mendalam mengenai keuzuran saudagar tersebut. Keadaan yang ditonjolkan ialah keseriusan penyakit itu di mana dia sudah lemah dan tidak mampu bergerak. Pada rangkap kedua ini menunjukkan kesedaran saudagar mengenai keadaan dirinya yang hampir meninggal dunia. Dia menyadari bahawa hidupnya tidak lama, maka dia memanggil anaknya adalah satu langkah simbolik untuk menyampaikan pesan terakhir. Tindakan mencium kepala anaknya sambil menangis menunjukkan nilai kasih sayang yang menggambarkan perpisahan yang bakal berlaku. Pengarang ingin menyampaikan gambaran emosi melalui penggunaan kata-kata yang sederhana tetapi padat dengan makna. Pengarang juga menggambarkan hubungan antara orang tua dan anaknya. Pada rangkap ketiga, pengarang ingin menyampaikan perasaan cinta dan kerinduan. Ungkapan seperti "wahai cahaya mataku" dan "tinggallah tuan buah hatiku" menunjukkan bahawa anaknya diibaratkan seperti sumber hidup dan kegembiraan seorang ayah. Pengarang ingin menyampaikan perasaan rindu yang kuat hingga merasa seolah-olah hampir mati pada baris "hampirlah mati gerangan aku kerana ketiadaan orang yang disayangi". Namun, frasa "baiklah tuan tingkah dan laku" menunjukkan adanya perasaan menerima dengan reda. Walaupun hati merintih, pengarang menyampaikan seorang ayah seolah-olah menerima dengan pasrah, berharap agar anaknya itu hidup dengan baik dan menjaga tingkah laku. Puisi ini menggunakan bahasa kiasan yang mendalam seperti cahaya mata yang menunjuk kepada anaknya, dan buah hati adalah simbol yang lazim digunakan dalam sastra Melayu untuk menggambar orang yang sangat berharga dan disayangi. Jadi, pengarang ingin menunjukkan seorang anak yang disayangi dan dicintai oleh ayahnya. Pada rangkap keempat ini pula, syair ini memperlihatkan perasaan kasih sayang seorang ayah yang ingin memastikan anaknya dijaga bukan hanya dari segi material tetapi juga dari segi kebajikan dan moral. Frasa "serta hartaku aku tinggalkan" menunjukkan bahawa ayah tersebut memberi hartanya sebagai warisan kepada anaknya yang merupakan aspek material ataupun keperluan dalam kehidupan. Namun, yang lebih penting adalah pengarang ingin menyampaikan pesanan moral dalam baris "tuan seorang yang menyukakan", di mana ayah tersebut menggambarkan harapannya bahawa anaknya adalah seorang yang akan menjadi sumber kegembiraan, mungkin kepada dirinya atau kepada orang lain. Ini menunjukkan harapan ayah kepada anaknya agar menjadi individu yang berguna dan dihormati dalam masyarakat. Dalam frasa "sampai habis semua diterimakan", pengarang ingin memberitahu bahawa ayah memberi isyarat bahawa harta ini akan diterima sepenuhnya oleh anaknya, menanda penerima warisan secara material. Namun, faedah akan diberikan mencerminkan harapan bahawa penggunaan harta ini bukan hanya untuk keuntungan diri sendiri tetapi juga untuk kebaikan atau faedah yang lebih besar, sama ada untuk masyarakat atau keluarga. Pengarang
menggunakan gaya bahasa yang formal dan jelas dalam syair tanpa terlalu banyak kiasan seperti dalam puisi romantik atau pantun cinta. Namun, ia tetap mempunyai unsur simbolisme. Contohnya, harta yang ditinggalkan dalam frasa serta hartaku aku tinggalkan bukan hanya merujuk kepada aspek material tetapi juga boleh dianggap sebagai simbol tanggungjawab yang lebih besar yang perlu dipikul oleh penerima. Pada rangkap kelima, pengarang ingin menonjolkan kebimbangan si ayah. Ayah tersebut menekankan bahawa tanpa kebijaksanaan dan akal fikiran yang baik, anaknya tidak akan mampu memanfaatkan atau menguruskan harta yang diwariskan dengan baik. Dalam frasa, jikalau tidak anakku berakal, ini mencerminkan perasaan kerisauan tentang masa depan anak jika tidak berakal atau tidak bijak menguruskan kehidupannya. Seterusnya, pengarang juga ingin memperlihatkan satu kenyataan penting bahawa harta tidak akan kekal tanpa pengurusan yang betul. Pada frasa harta pusaka dimanakan kekal, harta pusaka yang diwariskan boleh habis dan musnah jika tidak diurus dengan bijak, yang merujuk kepada keperluan memiliki kemahiran dan disiplin untuk mengekalkannya. Peringatan ini merangkumi pemikiran bahawa harta tanpa ilmu atau budi pekerti tidak akan memberi manfaat jangka panjang. Di samping itu, pengarang juga memberi peringatan bahawa jika seseorang itu hanya bergantung pada harta tanpa menggunakan akal, harta itu akan habis dan yang tinggal hanyalah dirinya dalam keadaan melarat atau kesusahan. Pada frasa habis harta, badannya tinggal. Ini menggambarkan kemusnahan akibat kealpaan dan ketidakbijaksanaan dalam menggunakan atau menguruskan harta pusaka. Si anak mungkin berakhir dalam keadaan miskin jika tidak memiliki kebijaksanaan. Pada rangkap ke-6, pengarang ingin menunjukkan bahawa harta tidak bernilai tanpa diurus dengan ilmu dan budi pekerti. Kehidupan yang hanya bergantung pada kekayaan tidak akan memberi kepuasan jika tidak mempunyai matlamat hidup. Pada frasa, kerana harta tiada berguna. Baris, jikalah tidak akan sempurna, menekankan bahawa harta tidak bermakna tanpa kesempurnaan hidup termasuk aspek rohani dan moral. Seterusnya dalam baris, sekalian itu habislah panah. Pengarang memperingatkan bahawa harta bersifat sementara dan tidak kekal. Pada baris akhir, hanyalah tinggal badan merana. Pengarang menggambarkan penderitaan apabila seorang bergantung sepenuhnya kepada harta tanpa berfikir dan menggunakannya dengan boros. Rangkap ke-7 ini pula, pengarang menekankan kepentingan budi bahasa dalam kehidupan. Baris pertama, budi bahasa janganlah lupa. Pengarang memperingatkan bahawa budi bahasa adalah nilai terpenting yang perlu dipegang. Baris kedua, muliakan olehmu ibu dan bapa. Pengarang menegaskan kewajipan untuk menghormati ibu bapa yang merupakan cerminan kasih sayang dan tanggungjawab sebagai seorang anak. Baris ketiga, mana yang datang padamu berjumpa, mengingatkan pentingnya menyambut kedatangan orang lain dengan baik, terutamanya ibu bapa yang ingin berjumpa dengan anaknya. Meskipun sibuk dengan pekerjaan sebagai seorang anak, perlulah menyambut kedatangan atau pergi berjumpa dengan ibu bapa. Baris terakhir, janganlah lambat tuan menyapa. Pengarang menekankan keperluan untuk menyapa ibu bapa di kampung supaya tidak terlambat dan menyesal di kemudian hari. Pada rangkap terakhir, pengarang ingin menunjukkan bahawa setiap individu mempunyai adat yang berbeza dan perlu dihormati, mencerminkan perbezaan agama, bangsa, budaya dan masyarakat. Pada frasa kerana adat orang berbeza, ini menyeru penerimaan terhadap perbezaan dalam interaksi sosial, terutamanya di negara yang berbilang bangsa. Seterusnya, pada baris kedua, tiada memandang harta dan benda. Pengarang menegaskan bahawa hubungan sosial tidak seharusnya berasaskan kekayaan material, melainkan nilai budi pekerti dan kepribadian yang lebih penting. Di samping itu, pengarang menekankan kepentingan interaksi mesra dalam masyarakat sebagai cara membina hubungan baik dan menunjuk rasa hormat. Dalam frasa tegur dan sapa, itu yang ada. Baris terakhir, itu penambah di dalamnya dada. Pengarang merujuk kepada nilai positif daripada interaksi sosial yang baik yang memperkuat ikatan dan memberi kebahagiaan kepada individu. Tegur dan sapa dan hubungan yang akrab bukan sahaja memperkuat ikatan sosial tetapi juga memberi kebahagiaan dan kepuasan kepada individu. Rangkap ini menggunakan bahasa yang ringkas tetapi berkesan dengan gaya penyataan yang langsung. Adat orang berbeza merujukkan kepada kepelbagaian masyarakat, manakala harta dan benda melambangkan kekayaan material yang seringkali menjadi ukuran nilai seseorang. Kemudian, tegur dan sapa adalah simbol untuk komunikasi yang baik dan interaksi sosial, manakala penambahan di dalam dadanya menggambarkan manfaat dan emosi spiritual yang diperoleh daripada hubungan yang positif. Pengenalan Gurindam.
Menurut Pendeta Dr. Zakbar, gurindam ialah suatu jenis syair yang melarat yang suku katanya tidak tetap, tergantung fikirannya bernas dengan suku kata sebagai nyanyian dan pengolahan bahasa yang riang. Bagi Mat Ali Baci 2003, gurindam adalah sebuah wacana yang mengandungi kalimat-kalimat yang berirama di mana isinya berunsur nasihat dan bentuknya semacam bidalan. Gurindam juga membawa erti sesuatu perkara itu berlaku kerana ada penyebabnya dan melalui penyebab itulah perkara tersebut terjadi. Kita pergi kepada ciri-ciri gurindam. Gurindam memiliki 2 baris tiap baitnya. Setiap baris saling terkait antara satu sama lain dan memiliki hubungan sebab dan akibat. Isi gurindam berada pada baris yang kedua. Pada isi gurindam biasanya berisikan kata-kata mutiara, filosofi hidup dan nasihat-nasihat. Bentuk gurindam pula ada 2, gurindam berangkai dan gurindam berkait. Gurindam berangkai mempunyai kata yang sama di tiap baris pertama baitnya. Ciri khas gurindam ini adalah tutur yang sama pada baris pertama di setiap baitnya. Bagi gurindam berkait adalah gurindam yang berkaitan dengan bait selanjutnya. Berikut ialah lirik gurindam. Tajuk gurindam ialah Gurindam Jiwa, Nordin Ahmad dan Latifah Omar. Kita beralih kepada pemikiran gurindam. Saya akan mengkritik mengikut rangkap. Pada rangkap pertama, rangkap puisi ini mengangkat tema tentang masa dan kesempatan dengan frasa tuai padi antara masa, menggambarkan pentingnya mengambil peluang. Ungkapan esok jangan layu-layuan menekankan perlunya tindakan agar sesuatu yang berharga tidak hilang. Penggunaan frasa esok jangan dalam kedua-dua baris akhir menekankan kepentingan tindakan di masa sekarang dan memberi kesan dramatis kepada rangkap tersebut. Ini menunjukkan kesinambungan antara tindakan hari ini dan akibatnya pada masa hadapan. Pada rangkap kedua, tema yang diangkat berkaitan dengan ketenangan dan keterikatan. Frasa anak Cina pasang muka menggambarkan suatu tindakan yang melambangkan usaha dan kerja keras. Ranjung Jati sebagai latar memberikan suasana lokal yang kuat, menggambarkan keindahan alam dan budaya setempat. Penggunaan bahasa yang sederhana tetapi bermakna yang mendalam menambah keindahan rangkap ini. Perbandingan sebagai rambut bersimbol mati memberikan gambaran yang kuat tentang keterikatan yang tidak mudah dilupakan, menyiratkan perasaan nostalgia dan kedalaman emosi. Pada rangkap ketiga, tema utama yang diangkat berkaitan dengan cinta dan perpisahan. Frasa bercerai kasih talak tiada menggambarkan situasi di mana hubungan terputus tanpa penyelesaian yang jelas. Ini menunjukkan kesedihan dan kesukaran dalam melepaskan perasaan. Penekanan pada 1000 tahun kembali juga mencadangkan bahawa walaupun perpisahan mungkin berlaku, rasa cinta yang tulus akan tetap ada dan mungkin akan bersatu kembali. Pada rangkap keempat, tema utama yang diangkat adalah tentang ketidakpastian hidup dan keinginan untuk mencari perlindungan. Frasa burung merpati terbang 1000 melambangkan kebebasan dan perjalanan, sementara hinggap seekor di tengah laman mencadangkan pencarian tempat yang selamat. Penggunaan bahasa yang puitis dan simbolik menjadikan rangkap ini penuh makna. Burung merpati yang sering dilihat sebagai simbol kedamaian menggambarkan harapan dan kebahagiaan. Namun, frasa hendak mati di hujung kuku dan hendak berkubur di tapak tangan membawa suasana kelam dan menunjukkan perasaan yang cemas.
Pada rangkap kelima, tema utama yang diangkat adalah keterikatan dalam hubungan dan janji setia. Frasa "kalau tuan mudik ke hulu" mencerminkan perjalanan dan pencarian, sementara "carikan saya bunga kemboja" menunjukkan permintaan yang melambangkan keindahan dan kenangan. Bunga kemboja seringkali dikaitkan dengan kematian dan menambah kedalaman emosi kepada permintaan ini. Bahasa yang digunakan adalah puitis dan simbolik, memberikan makna yang lebih daripada sekadar ungkapan harapan. Ungkapan "kalau tuan mati dahulu" membawa kepada kesedihan dan refleksi tentang kematian, mencerminkan realiti bahawa perpisahan mungkin berlaku. Tetapi harapan untuk bertemu kembali di pintu syurga memberikan suasana yang sedih. Kita beralih kepada rumusan gurindam. Rangkap-rangkap gurindam ini mencerminkan beberapa pemikiran mendalam. Pertama, terdapat kesedaran tentang waktu, di mana pentingnya menghargai setiap memori dan mengambil peluang sebelum terlambat ditekankan. Kedua, keterikatan emosi ditunjukkan melalui perasaan dan kenangan yang kuat dalam hubungan manusia. Kematian dilihat sebagai satu peristiwa dengan harapan untuk pertemuan di masa hadapan. Akhirnya, penggunaan simbolik seperti bunga kemboja dan burung merpati menambah dimensi kepada tema, mencerminkan kekayaan budaya Melayu. Secara keseluruhannya, rangkap-rangkap ini menggambarkan refleksi tentang cinta, harapan dan kesedihan dalam hubungan manusia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita beralih kepada subjek BMMB 3183, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana puisi yang telah dinyanyikan juga mempunyai unsur fonetik dan fonologi seperti sebutan baku, diftong dan sebagainya. BMMB 3183, Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Berikut ialah pantun yang bertajuk Pantun Buat Ibu. Ini ialah sambungan rangkap pantun tersebut. Okey, baiklah. Unsur pengujaran dan penyukuan sebutan dalam pantun. Yang pertama, tarian gamelan lagu senandung. Tarian I bertemu dengan A merupakan gandingan vokal. Senandung N dengan J itu merupakan konsonan rangkap. Yang kedua, warisan bangsa penuh keramat. Bangsa NG merupakan konsonan rangkap. Dan yang ketiga, 9 bulan syarat mengandung. Mengandung NG merupakan konsonan rangkap juga. Dan yang keempat, tetap ceria sedia berkhidmat. Di situ ada 3 penyukuan. Ceria, sedia dan berkhidmat. Ceria I bertemu dengan A merupakan gandingan vokal, sama juga dengan sedia merupakan gandingan vokal. Berkhidmat pula merupakan konsonan rangkap, K dengan H. Yang kelima iaitu anak ikan dalam balang. Balang merupakan kata pinjaman bahasa Jawa. Yang keenam iaitu melihat anak wajah berseri. Wajah merupakan kata pinjaman daripada bahasa Arab iaitu wajh. Yang ketujuh, anak rubah dipanggang api. Dipanggang NG merupakan konsonan rangkap. Yang ke-8, marahnya bukan marah membenci. Marahnya NY merupakan konsonan rangkap. Yang ke-9, pergi ke pekan memedli laici. Laici merupakan diftong AI yang berada di tengah. Dan yang ke-10, emas permata tiada dipinta. Tiada I dengan A merupakan gandingan vokal. Ke-11, kejayaan anak menjadi harapan. Penyukuan kejayaan A bertemu dengan A merupakan gandingan vokal. Pedas rasanya. Yang ke-12, pedas rasanya cabai Melaka. Cabai merupakan diftong AI yang berada di akhir perkataan. Yang ke-13, membasuh tangan selepas makan. Tangan NG merupakan konsonan rangkap. Yang ke-14,
Sepotong doa anak sedekahkan. Doa merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Yang ke-15, diletak orang di tengah malam. Pertama, orang, NG merupakan konsonan rangkap. Di tengah malam, NG juga merupakan konsonan rangkap. Seterusnya, unsur pengujaran dan penyekuan sebutan dalam syair. Yang pertama, sakit saudagar laki dan isteri. Dalam perkataan saudagar, terdapat diftom au yang berada di tengah perkataan, iaitu sau. Saudagar juga merupakan kata pinjaman bahasa Sanskrit. Seterusnya adalah kiranya 7 hari. Kiranya merupakan konsonan rangkap, iaitu konsonan nya, N dan Y. Kemudian dicium kepala dengan tangisnya. Dicium merupakan gandingan vokal cium, iaitu huruf I dan U, yang merupakan vokal yang berada bersebelahan tetapi pada dua suku kata yang berbeza. Dengan merupakan konsonan rangkap nge, iaitu N dan G. Seterusnya, sampai habis semua diterimakan. Sampai merupakan diftom I yang berada di ujung perkataan. Kemudian semua merupakan gandingan vokal U dan A yang berada di bersebelahan, tetapi dua suku kata yang berbeza. Seterusnya, faedah akan diberikan. Faedah merupakan kata pinjaman bahasa Arab. Unsur pengujaran dan penyekuan sebutan dalam syair yang ke-6 ialah tinggallah Tuan buah hatiku. Tuan merupakan gandingan vokal huruf U dan A yang berada di bersebelahan, namun berada di dalam dua suku kata yang berbeza, iaitu tu dan an. Seterusnya, jikalau tidak anakku berakal. Dalam perkataan jikalau terdapat diftom au yang berada pada akhir perkataan, iaitu jikalau. Kemudian, sekalian itu habislah fana. Dalam perkataan sekalian terdapat gandingan vokal I dan A yang berada bersebelahan tetapi pada dua suku kata yang berbeza, iaitu sekalian. Dalam baris itu juga terdapat kata pinjaman bahasa Arab, iaitu fana. Akhir sekali, muliakan olehmu ibu dan bapa. Dalam perkataan muliakan terdapat gandingan vokal I dan A yang berada di tengah-tengah perkataan tersebut. Namun, I dan A tersebut berada pada dua suku kata yang berbeza menyebabkan ia merupakan gandingan vokal. Berikut adalah lirik Gurindam. Tajuk Gurindam Jiwa, Nordin Ahmad Latifah Omar. Ini adalah sambungan daripada lirik Gurindam berikut. Kita beralih kepada unsur pengujaran dan penyekuan sebutan dalam Gurindam. Yang pertama, lirik Gurindam, tuai padi antara masa. Penyekuan perkataan ialah tuan yang dikategorikan sebagai diftom AI. Yang kedua, esok jangan layu-layuan. Penyekuan perkataan layuan yang berada dalam kategori gandingan vokal. Yang ketiga, intai kami antara nampak. Penyekuan perkataan intai dalam kategori diftom AI. Yang keempat, esok jangan rindu-rinduan. Penyekuan perkataan rinduan yang berada dalam kategori gandingan vokal. Yang kelima, anak Cina pasang luka. Penyekuan perkataan pasang dalam kategori konsonan rangkap. Yang keenam, luka dipasang di Tanjung Jati. Penyekuan perkataan ada dua, pasang dan tanjung. Kedua-dua tersebut dalam konsonan rangkap NG. Yang ketujuh, sebagai rambut bersimpul mati. Penyekuan perkataan sebagai dalam kategori diftom AI. Dan yang ke-8, esok jangan rindu-rinduan. Penyekuan perkataan rinduan dalam kategori gandingan vokal. Yang ke-9, batang selasih permainan budak. Penyekuan perkataan ada dua, batang dan permainan. Batang dalam kategori konsonan rangkap dan permainan dalam kategori gandingan vokal. Yang ke-10, daun selasih dimakan kuda. Penyekuan perkataan daun dalam kategori gandingan vokal.
Yang ke-11, bercerai kasih talak tiada. Penyukuan perkataan ada dua, bercerai dan tiada. Bercerai dalam kategori diftong AI dan tiada dalam gandingan vokal. Yang ke-12, burung merpati terbang 1000. Penyukuan perkataan ada dua, burung dan terbang, kategori konsonan rangkap. Yang ke-13, hinggap seekor di tengah laman. Penyukuan perkataan ada dua, hinggap dan seekor. Hinggap dalam kategori konsonan rangkap NG dan seekor dalam kategori gandingan vokal. Yang ke-14, hendak mati di hujung kuku. Penyukuan perkataan ialah hujung dalam kategori konsonan rangkap. Yang ke-15, kalau tuan mudik ke hulu. Penyukuan perkataan tuan dalam kategori gandingan vokal. Dan yang ke-16 dan yang terakhir sekali, nantikan saya di pintu syurga dalam kategori konsonan rangkap dan kata pinjaman bahasa Arab. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.